Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan mengenai linear equation. Baik, sebelum ini kita telah pun belajar mengenai separable equation dan juga homogeneous equation. Now, untuk linear equation ada sedikit perbezaan. Ya, ada sedikit perbezaan macam mana kita nak identify dia adalah suatu linear equation. Dan yang ini ya. Dan kalau kita perhatikan dalam linear equation ini ada beberapa benda baru yang kita perlu tahu dalam mencari solution of linear equation ini. Baik, pertama sekali untuk menentukan dia adalah linear equation ataupun tidak, kita kena susun differential equation yang diberi itu dalam bentuk berikut, dalam bentuk ini. Okey, iaitu dia akan ada ini akan ada. Yang pertama sekali kita lihat di sebelah kiri, left hand side dan juga right hand side. Yang right hand side ini kita katakan dia tiada ungkapan y. Ya, tidak ada ungkapan y. Kalau dia ada nombor ke itu tak apa, ya. Dan dia ada variable x ke itu pun tak apa. So maksud dia as long as tidak ada ungkapan y di sebelah kanan lah. Kalau ada y, pindahkan ke kiri siap-siap. So macam tu ya. Jadi ini di sebelah kanan. Di sebelah kiri pula dia ada combination yang dua ni. Yang pertama sekali dia ada dy over dx, ya, dy over dx, dan dia ada y. Dia mesti y ya, dia mesti y. Okey, ax dengan bx ini boleh macam-macam. Dia boleh suatu nombor, dia boleh suatu function, dia boleh bernilai x, dia boleh x tolak 1 ke misalnya, dia boleh macam-macam. Ya. So yang paling penting adalah yang sebelah left hand side dia ada dy dx dan dia ada y. Sebelah kanan is yang tak ada ungkapan y. So as long as kita dapat bentuk dapat lihat bentuk yang macam ini, maka kita tahu dia adalah linear equation dan cara penyelesaian dia adalah cara tertentu. Okey, baik. Ini kiranya by observation lah kan. Cuma kena susun elok-elok terlebih dahulu. Baik, sekarang ni cuba kita lihat beberapa contoh. Dekat sini, 1, 2, 3, 4. Determine whether the following equation is linear or not. Okey, cuba lihat nombor 1 ini. Kita cuba comparison 1 to 1 dengan apa yang kita tahu kat sini ya. Okey, cuba lihat. Kita lihat right hand side terlebih dahulu. Kita setuju tak yang ini sebenarnya kita boleh terima? Yang inilah cx. Sebab cx ini, yang belah kanan ini, dia tidak ada ungkapan y. So, okey lah ni. Yang ini betul. Okey, sekarang ni kita lihat left hand side. Left hand side, nampak tak? Dia ada dy dx. Ini pun ada dy dx. Okey, yang ini dah betul. Ini dah okey. Yang ini pula, dia ada y, kan, dia ada y. Jadi ini pun ada y, maka semua tu ada. Semua syarat-syarat yang kita perlukan dalam bentuk ini semuanya ada. Maka A ini adalah linear equation. Boleh ya? So dia ada dy dx, dia ada y, dan sebelah kanan ini tidak ada ungkapan y. Okey, that's it. Maka kita tahu dia adalah linear. Baik, yang B pula macam mana? B ni kita ada 1 tolak x squared dy over dx. Belah kanan ini kita ada x darab y tambah arcsine x. Ya, arcsine x. So macam ni. So jadi macam mana? Okey, sekarang ni bila lihat right hand side ini, kita boleh kembangkan. Kita boleh kembangkan dia jadi apa kat sini? Dia jadi ini saya tak tulis ya, saya sebut aja. xy tambah x darab arcsine x, kan? Okey, jadi yang
hasil darab XY ini kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. Nampak tak? Kan? Yang XY ini lepas kita darab, kita pindahkan ke sebelah kiri. Dan X darab arcsine ini kita kekalkan di sebelah kanan. Jadi overall kita akan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dekat sini. Betul lah bentuk ni. Sebab kita ada dy dx dan kita ada y, dan sebelah kanan ini tidak ada ungkapan y. So yang B juga adalah linear equation. Bagaimana dengan yang C? Cuba kita lihat yang C ni. Yang C ni dia ada dy dx plus y squared equal to x power ni exponent x. Okey, kita tengok right hand side terlebih dahulu. Right hand side ini okey lah kan, sebab dia tidak ada ungkapan y. Yang sebelah kiri pula dy dx, okey, yang ini dah betul, ini dah betul, ini ada, tapi kat sini dia bagi y kuasa 2. Ini yang tak betul, sebab kita perlukan y. Ini syarat dia, ini kan saya dah sebutkan kat sini dia mesti y, tetapi dalam di sini dia bagi y kuasa 2, maka ini bukan dalam bentuk yang kita perlukan. Jadi dengan kata lain, yang C ini is not linear. Okey, disebabkan oleh yang ini. Okey, yang D pula, cuba lihat, D juga sebenarnya bukan linear. Sebab apa? Sebab yang ini kita perlukan y, bukannya eksponen y. Jadi dekat sini bermasalah sikit. Sebab yang belah kanan, right hand side dah okey. Lepas tu yang left hand side, yang dy dx ini dah okey juga. Tetapi yang tak okey adalah bahagian ini, iaitu kita perlukan y kat sini. Tetapi dia bagi eksponen y, maka kita tak boleh terima lah. So jadi dengan kata lain, yang A, B adalah linear, C, D is not linear. Boleh nah? Okey. Linear, not linear. Okay, now lepas kita tahu dia adalah linear equation, ini adalah cara macam mana kita nak dapatkan solution of linear equation. Okay, dengar baik-baik kat sini. Apabila kita bertembung dengan linear equation, kita ada satu istilah yang kita perlu cari, iaitu dinamakan integrating factor, ditandakan dengan rho. Ni rho ya. Rho. Ini adalah integrating factor, iaitu rho. Dan rho ini ditakrifkan sebagai exponent power of integration of px. So ini kena ingatlah. Ini eksponen kuasa integration of px. Px ni apa? Px ni adalah kawan kepada y ni. Ini kan y, ini kan bentuk umum, betul tak? Yang macam ni. Kalau saya tengok balik yang ini, kalau kamu ingat balik, ini kan bentuk umum, betul tak? Ini kan? Okey. Yang rho tu, berkaitan dengan rho, kita akan ambil yang ini. Kawan kepada y. Ini kan y kan? So, dia punya kawan dia. Dia punya, kita nak kata, dia bukan koefisien lah. Tapi, sebelah inilah. Jangan ambil y. Y ni kita akan remain tau. Yang kita akan ambil yang ini. Kalau ini satu, satulah. Kalau ini x, x lah. Bergantung kepada perkali bagi y tersebut. Ini dia akan melibatkan rho, iaitu integrating coefficient. So ini integrating factor, sorry integrating factor. Itu adalah rho ya. So kita akan dapatkan eksponen power of integration of px. Px itu adalah kawan perkali bagi y tersebut. Okey, ini nombor satu lah, istilah yang baru bagi kita. Yang kedua, kita mesti pastikan yang ini sangat penting, iaitu perkali bagi dy dx itu mesti satu.
Kalau dia bukan satu, contohnya kalaulah perkali bagi dy dx ini, katalah kat sebelah ni adalah ada perkali x katakan. Kalau dia ada x di sebelah tepi kat sini, maka in order untuk kita dapatkan satu, kita kena bahagikan semua dengan x. Itu je. Ya. Kita kena bahagikan semua sekali dengan x. Kita kena ensurekan perkali bagi dy dx adalah 1. Okey, lihat contoh ini. Yang contoh yang pernah kita bincang sebelum ni kan. Okey, yang ini katakan. Kita tahu ini adalah, contoh tadi kan, ini adalah linear tu tak? Linear. So, nampak tak kat sini? Yang ini ada x kan? Kita tak nak x. Maksud dia kita nak dia 1 kat sini. Jadi, kalau kita nak mendapatkan solution dia, kita kena bahagikan the whole thing dengan x. Kena bahagikan dengan x lah, supaya kita boleh matikan x kat sini. Boleh kan? So, itu maksud dia. Dua rules tu. Dua benda sahaja sebenarnya yang kita perlu kenal pasti dan perlu buat. Yang pertama sekali, the term ataupun the perkali bagi dy dx mesti 1. Buatlah apa benda sekalipun, asalkan kita boleh cancelkan yang dia punya asalkan kita boleh ensure dia adalah, perkali dia adalah 1. Right? Yang kedua, ada istilah baru iaitu integrating factor, itu role. Macam mana kita dapat nak dapatkan role? Role itu adalah exponent power of integration of px. Px itu adalah perkali bagi y. Apa-apa kat sini kita masuklah. Kalau dia tangent, tangent lah. Kalau dia sin, sin lah. Kalau dia x kuasa 2, x kuasa 2 lah. Tak kisah. And of course kita kena selesaikan lah kan. Kena dapatkan nilai ini. Okay, now ini adalah proses dia. Nampak tak? Turun-turun. Ini istilah yang saya pakai je. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Yang paling penting adalah yang nombor 2 ni. Nampak tak ini? Kita kena solve yang ini. Kena solve yang ini. Saya rasa kamu semua faham kot. Bila saya buat macam ni kan, yang turun-turun ini sebenarnya bukanlah turun, tapi kita akan remain dia. So, y ini kita kekal. Lepas tu qx, maksudnya yang qx ni adalah the right hand side. Ini pun kita kekal. Nampak tak kat sini? Bila kita dalam bahagian ini solve ni kan, nampak tak y ni, y adalah yang ini kan. Lepas tu qx ni adalah yang ini kan. So, itu maksud saya yang kita kena kekalkan ataupun kita turun-turun macam inilah. So, jadi apabila kita kekalkan y dengan qx ini, kita akan darabkan both side dengan integrating factor, iaitu role tu. Darabkanlah. Tapi jangan lupa, sebelum kita nak darabkan tu, kita kena carilah role tu apa dulu. Dapatkan nilai dia, dapatkan ungkapan dia apa, iaitu exponent power of integrating px. Yang ni kena cari dululah. Cari dulu hasil kat sini, masukkan kat sini. So maksud dia role darab y sama dengan integrating role darab qx. Jadi kalau kita perasan, proses integrating tu ada dua tau. Satu dekat sini, satu dekat sini. Dua kali. So sebenarnya bila kita bertembung dengan linear equation ini, dia panjang sikit dah cerita dia. Tapi tak apa, itu kita buat satu persatu. Yang penting kita tahu dulu macam mana nak buat. So saya ulang semula. Pertama sekali kita kena pastikan perkali bagi dy dx mesti 1. Ini mesti 1. Lepas tu kita perlu mencari role. Lepas tu kita akan buat proses nombor 2 ini. Role kita dapat tu, kita kena darabkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Pastikan ambil yang betul ya. Ambil ini, turunkan ini, turunkan ini. So maksud dia kita remain y, remain qx, dan kita laksanakan proses itu. Solve tu maksud dia yang ni nanti, maknanya kita nak dapatkan lah, maksud dia ini kan, y sama dengan berapa. So macam tu ya. Y sama dengan berapa, kita nak tahu nilai y itulah. As simple as we could. Cuba yang mana boleh simplify kan, kita boleh simplify kan. So macam tu. Okey ya. Dan jangan lupa ya, apabila kita integration kat sini, ada integrating kat sini kan, ada pemalar, betul tak? Bila kita integratekan this thing, dia akan tambah C, betul tak? So jangan lupa yang itu ya. Semua proses benda tu kena diambil kira.
Okay, now kita tengok beberapa contoh mudah. Ini apa ni? Oh, ni hanya quick guide saja. Ini faham kot. Ini okay, must one. Must one maksudnya kena satu lah. Lepas tu bila kita dah ensurekan dia satu, maknanya nampak ya, ini faham kan? Ini y kita kekalkan, cx kita kekalkan, kita akan darabkan kedua-dua ni dengan row. Ini row, ini row. Dan jangan lupa ada integration dekat sini. Dan jangan lupa juga carilah nilai row tu. Nilai row tu ya. Okey. Kita cuba tengok beberapa contoh. Tapi contoh ini saya tak buat teruslah. Saya hanya sampai peringkat tertentu sahaja. Ini contoh differential equation. Ni dy dx plus y tangent x plus cos x. So, first thing adalah kena ensure ini mesti satu. Okey, dah satu pun. Dah satu, okey, cantik. Yang kedua, identify row. Row Row adalah ini So, row adalah, maknanya kita nak guna exponent integration of px. Px adalah kawan perkali bagi y. Ini kan y kan? Ini y, perkali dia adalah tangent x. So, kita kena integratekan tangent x tu. Okey, jangan salah ambil tau. Jangan salah ambil. So macam tu. So once kita dah dapatkan row, maka nampak tak ni? Y kita kekalkan, nampak tak? Ni y kat sini. Lepas tu right hand side kita ambil semua sekali, letak kat sini. Dan kita darabkan row pada kedua-dua belah. Row ini jangan letak kat luar tau. Dia di dalam integration tu. So nanti proses ini kamu akan buat. Kita akan buat, dan last sekali somehow roll kat sini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Akan pindahkan ke sebelah kanan juga nanti. Cuba simplifykan. Jawapan akhir biar kita cuba kekalkan sebagai y sama dengan your answers. Y sama dengan your answers. So macam tu. Ini contoh Contoh lain yang ini, tengok sini. Ini untuk some variation je lah. So jadi tengok sini, ini adalah linear equation. Betul tak linear ni? Betul lah. Ini linear. Betul. Ini adalah linear sebab dia ada dy dx, dia ada y dekat belah kanan ini, semua yang tak ada ungkapan y kan. So dah betul. Jadi cara dia adalah kita akan ni y turunkan. Ini adalah right hand side, turunkan. Lepas tu kita akan darabkan kedua-dua dengan row dan letakkan integration dia. So macam ni. Dan row tersebut adalah sebagai ini. Kita kena pakai ni, kena pakai yang ini. Dekat sini dah nampak macam susah kan. So kita kena bersedia dengan benda-benda macam tu. So nampaknya even dekat sini pun nak dapatkan roll ini pun nampaknya dah semakin mungkin rumit dekat sini kan. Tapi itu adalah cara dia. Once dapat jawapan dekat sini, kita akan masukkan roll ni ke dalam sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Then you solve everything. Ini contoh So jadi dalam banyak kes cara dia adalah macam ni. So saya tak diterangkan contoh penuh dalam untuk soalan ini. Dia punya jalan kerja kamu kena buatlah. Ini maksud dia, ini kena teruskan. Dia susah ke senang ke, kamu tahu proses ni macam mana, teruskan yang ini dan pastikan jawapannya dalam bentuk y sama dengan apa-apa kan. So jadi your solution mungkin berbeza lah dengan di antara satu sama lain. So it depends pada how kita mampu untuk simplifykan jawapan kita masing-masing. So macam tu. Okay guys, so ini adalah cara ini adalah berkenaan dengan linear equation, di mana dia agak berbeza sikit dengan separable dan homogeneous. Kita ada new things yang kita belajar, iaitu integrating factor, dan juga kita kena pastikan perkali bagi dy dx ni adalah satu, dan dan di awalnya kita kena ensurekan ini adalah bentuk bagi linear equation. Ini kena pastikan dulu. Kalau bentuk ini tidak fulfill, maka dia jangan guna approach ini. Mesti ada cara lain untuk menyelesaikannya. Alright. Okay guys, so saya berhenti dulu video ni sampai setakat ini. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang.